Dia tepukan untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita minta pada mereka bagi ruang untuk pada Datuk Seri. Pada yang tidak berkenaan boleh tak ke tepi. Mohon kerjasama. Akak Limah nak ambil gambar dengan Datuk Seri. Datuk Seri. Kali pertama saya dapat berjumpa dengan Datuk Seri. Cukup berbangga kita. Ya Allah. Datuk Seri. Saya tidak pernah berjumpa dengan Datuk Seri, itu dia. Baiklah, lambat Datuk Seri, itu dia. Baik, kita nak ambil gambar Datuk Seri dengan Abang boleh? Boleh kita bergambar dengan Datuk Seri. Kita nak selfie sekali dengan Datuk Seri. Bagi ruang Datuk Seri sementara sebelum Datuk Seri nak berucap. Kita bagi letak Datuk Seri di tengah. Okey, dan kita minta kerjasama daripada pihak yang tidak berkenaan di atas pentas. Sila. Untuk memberikan laluan kepada Datuk Seri. Bagi ruang kepada Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama dengan kami di sini di Tambun. Ya. Anda mau dengar kata-kata daripada Datuk Seri atau tidak? Apa kata kibarkan bendera anda? Alhamdulillah, penyokong-penyokong Datuk Seri sangat berbangga Datuk Seri datang ke Tambun ni. Alhamdulillah Datuk Seri. Okey, dan mungkin kita nak bergambar dulu dengan peminat-peminat Datuk Seri, penyokong-penyokong Datuk Seri. Datuk Seri ke belakang, pusing ke belakang. Kita ke belakang. Kita bersama dengan Ayah Gan pun ada. Ayah Gan pun ada juga. Kita ada Ayah Gan, kita terima kasih Ayah Gan. Baik, kita minta crowd. Alright. Okey, kita nak berbalik. Okey, Kak Rara, jom kita bergambar bersama-sama. Okey, sudah bersedia? Kibarkan bendera anda. Okey, semua kibarkan. Kibarkan. Baiklah. Dan tiba masanya kita bersama dengan Yang Bahagia Datuk Seri Anwar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Reformasi. Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Kita. Alhamdulillah. Dulu bila saya bincang, tak apa, kalau tak nampak saya turun, tak ada masalah. Baik. Bila saya bincang dengan kawan-kawan, Asmuni ada, dia calon kita di Manjoi. Ayah Gan ada, Farahash ada. Saya tak apa nak ingat nama. Arafat Ulu Kinta. Semangat dia pun macam Yasir Arafat. Baik. Bila saya bincang mereka nak datang ke Tambun ni, saya nak ubah suai daripada ayang ke ayo. Saya teragak-agak kerana ini saya ambil risiko yang besar. Saya nak jadikan Perak ini sebagai kubu harapan yang baru. Tapi setelah beberapa minggu ke sini, alhamdulillah, malam ini saya sebut kepada saudara, saya syukur alhamdulillah kerana saya yakin Tambun dan Perak akan memberi sokongan kepada harapan. Dan malam ini mematahkan andaian yang tersebar selama ini bahawa anak muda kurang berminat dengan politik. Sebab itu saya dulu bila ditanya, ini kadang-kadang orang tua dia bagi leteran.
Dia melete, orang muda tak minat. Dia tak tahu. Saya masuk Universiti Melaya mula-mula, memang tak ramai yang minat. Tetapi sebaik ada pencerahan, sebaik disentuh hati nurani mereka, sebaik terjebak dengan permasalahan kemiskinan rakyat, rasuah, anak muda bangkit lebih daripada yang lain. Dan ini realiti. Sebab itu anak muda harus diberikan pendedahan, harus merdeka jiwa raga mereka. Jangan diperkotak-katikkan oleh pemimpin-pemimpin rasuah dan penipu. Ya, mereka tidak mau anak muda berbahas. Mereka menyekat kemasukan pimpinan ke universiti. Saya boleh mengajar di semua universiti di dunia, boleh kuliah di Harvard, boleh mengajar profesor di Oxford dan di Georgetown University, tapi nak masuk universiti tempatan tidak boleh kerana penguasa UMNO dan Bersatu dan PAS takut dengan kebebasan rakyat. Sebab itu saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi sekalian, saya mahu saudara yang bangkit. Jangan harap orang-orang lama dalam elit politik penguasa, kerana terlalu banyak kepentingan. Dia nak buat perubahan, dia nak cakap, dia takut. Sebab itu saya salute kan baru-baru ini 70 profesor Melayu berani menyatakan sikap mereka. Dan tadi semalam 120 NGO rangkaian Melayu yang menyatakan sudah sampai masanya Malaysia menyaksikan perubahan baik dan meletakkan harapan dalam pimpinan dan Anwar sebagai Perdana Menteri. Ya. Lawan tetap semangat ni. Saya belum sampai ke sini, saya rasa umur saya dah 30. Baik saudara, apa yang nak saya sampaikan ialah masa depan jangan biar orang-orang yang rasuah menentukan. Kita hutang 1.2 trilion ringgit. Siapa yang nak bayar? Anak muda. Ya. Why? Pinjam untuk pembangunan, pinjam buat untuk jambatan, pinjam untuk buat projek rakyat. Tidak, pinjam untuk sakau wang rakyat. Ya. Tengok, dulu 1MDB, sekarang DNB, LCS lagi. Ya, maknanya tu Felda, Felkra, Mara yang diasaskan untuk tolong Melayu bumi putera yang miskin pun disakau. UiTM yang membangunkan anak-anak kita, itu pun projek disakau. Beli vaksin untuk selamat, itu pun. Siapa dia sakau vaksin? Khairi Jamaluddin. My Sejahtera, siapa sakau? Saudara, anak-anak muda, jangan, ya kita boleh dengar lagu, betul. Saya pun suka dengar lagu. Saya punya lagu yang favorite, Nonaku Aziza. Ya, tak ada salah. Tetapi mesti ada cetusan idealism itu. Apa beza orang muda? Orang muda itu bukan pada umurnya, tapi pada cita-cita murni. Dia benci dengan kezaliman, dia benci dengan rasuah, dia benci dengan hipokrisi dan kepura-puraan, dia benci dengan rakyat dia ditindas, harta mereka dirampak, projek jalan disakau, jalan berlubang-lubang ditambun ni semua apa? Projek banyak disakau. Saudara, bagi kita mandat, kita hentikan kerja biadab kurang ajar ini. Mana boleh
Sekarang rakyat kita, saudara, berapa ramai anak-anak muda makan mie Maggi. Ya. Masa dulu baru-baru merdeka, wang tidak ada, minyak, gas tidak ada, kelapa sawit belum ditanam. Tapi saya belum pernah lihat kawan-kawan saya di universiti terpaksa hidup begitu rupa sampai kena ada food bank untuk bantu mereka. 60 tahun merdeka, negara dengan hasil yang pelbagai meletakkan anak-anak dalam bidang begitu. Ni payung ni pasal nak tutup kamera. Kalau tak tutup payung, kamera rosak. Macam mana nak? Tak apa, saya turun tengok. Dia bila mata bertentang mata, lidah kelu tidak berkata. Hanya hati yang berbicara. Itulah sebenarnya tanda cinta. Okey, baik. Mengapa saya, Arafat, Asmuni menawarkan diri? Sebabnya kita nak mulakan budaya politik yang baru. Orang boleh cerca, saya kesal kerana yang saya bicarakan yang ini. Dan saya katakan why good governance is essential. Why we must stop and rid this country of corruption and exploitation. Itu agenda saya. Dan saya terangkan dari sudut ekonomi. Apa rencana kita 1, 2, 3. Apa jawab Mahidin? Apa jawab Ustaz Hadi Awang? Ya, dia tak jawab isu pokok. Dia kata bahaya Anwar sebab Cina sokong dia, Cina komunis sokong dia. Saudara, ya, saudara boleh berfikir, inilah cara UMNO bersatu dan PAS jajah pemikiran orang-orang Melayu. Selama ini dia tak cakap soal sakau, dia tak cakap soal rasuah, dia tak cakap soal governance, tata kelola, tatanan negara yang baik. Dia hanya cakap bahaya orang Cina komunis kontrol kita. Kemudian bukan saja itu, Ketua PAS Perak, malah nak sebut nama dia, ya, sanggup sebagai seorang juru cakap parti Islam, sanggup memfitnah, mengatakan kalau Anwar Perdana Menteri, jantan dengan jantan boleh kahwin. Ini dia bawa budaya haprak. Ya, kerana apa? Tak ada modal nak bicara, tak boleh jawab teguran kita. Apa kata PAS soal 1MDB? Ya, bagi yang tak ikuti, bila rombongan PAS dalam masalah kemelut dan krisis 1MDB jumpa dengan Arul Kanda, dia keluar, kami berpuas hati. Orang macam ni saya nak harap, itu pun ada cita-cita nak jadi Menteri Besar Perak. Ya. Baik, lepas tu dah habis. Banyak lagi dah, surga neraka. Semalam Mahidin Yassin terdesak betul. Dia tahu dia nak kalah. Jadi dia bawa cerita baru, bahaya Pakatan Harapan, bahaya Anwar dan Pakatan Harapan. Kerana kalau Pakatan Harapan menang, Kristian dan Yahudi ambil alih negara ini. Tipu atau tidak? Bodoh atau tidak? Ya. Ada bukti? Tak ada. Pagi tadi kata dia, selepas sembahyang subuh, dia nak cerita dia sembahyang subuh lah.
saya terlihat satu video. Dia tak reti what social media is all about. Ini masalah. Orang lama, macam saya orang lama, saya dengar nasihat anak-anak muda yang expert on social media. Dia dengar, dia kata ada bukti ini. Inilah saudara. Yang dia tak jawab apa? Pertama, saya minta siapa saja yang nak jadi pemimpin, siapa saja nak jadi calon Perdana Menteri, isytihar harta dia. Apa jawab Ustaz Hadi? Kerja bodoh. Apa jawab Muhyiddin? Tidak perlu. Apa jawab Ismail Sabri? Tak kerti jawab. Ya. Sudah, bagaimana kita nak nilai pemimpin? Bagaimana kita nak nilai pemimpin itu korup atau tidak? Karena canggih sekarang. The level of sophistication of squandering funds. Jadi sebab itu kena isytihar harta. Maknanya kalau saya isytihar minggu lalu, jadi Perdana Menteri setelah 2 tahun, cek tak ada 100 juta. Maknanya ada rosak dan rasuah. Tapi inilah, nak jadi calon Perdana Menteri, Parlimen pun tak hadir. Ya. Muhyiddin orang yang paling teruk hadir Parlimen. Diikuti oleh Hadi Awang kerana Parlimen bukan sekolah. Saya sengaja ulangi hal ini kepada anak-anak muda supaya saudara-saudari boleh, anak-anak boleh nilai jenis pemimpin Melayu yang nak kita tonjolkan. Jangan kita terpukau, dirasuk dengan propaganda hasutan kaum dan agama. Saya orang Melayu. Saya mula bergiat di universiti dulu, memperjuangkan bahasa Melayu, memperjuangkan pendidikan kebangsaan. Tak ada tokoh-tokoh ini yang boleh challenge rekod itu. Ya. Saya sebut ni kepada anak-anak. That's how I started. Kemudian ada peristiwa kemiskinan di Baling. Orang Melayu majoriti miskin, kena harga jatuh, harga getah jatuh, menteri tak peduli. Maka ada demonstrasi rakyat Baling. Saya di Universiti Melaya dengan kawan-kawan, kami buat demonstrasi sokong rakyat Baling yang miskin, yang menderita. Kemudian masuk penjara 2 tahun. Ya, jangan saudara bayangkan, ya, kita mudah bertapak sebagai pejuang tanpa hadapi tekanan dan risiko. Rasulullah SAW pernah ditanya. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, ayyun nasu asyaddu balaan, di kalangan manusia ini siapakah yang terlalu banyak menghadapi bala, derita, percobaan, tribulation? Apa jawab Rasulullah SAW? Apakah kita? Tak. Soalannya, siapa di antara kita yang diuji teruk dan keras oleh Allah SWT? Rasulullah SAW jawab, al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yang paling banyak hadapi derita ini para nabi. Dan orang-orang ikut misalan para nabi. Dan orang-orang ikut misalan daripada orang-orang yang menjadi contoh pengikut nabi. Saudara, jadi kita, ujian kita ini kecil. Orang simpati, di sini banyak juga. Saya pergi tadi Masjid Al-Fatah, Muhammad Fatah. Ada seorang bagi tahu saya, oh saya kesian Datuk Seri, masuk keluar penjara. Berapa tahun? Hampir 11 tahun. Tapi bagi saya itu pengajaran, pengalaman. Saya boleh zikir, saya boleh baca hafal Quran dan membaca buku sebanyak mungkin. Dan saya keluar, saya lawan, tangkap, masuk penjara. Saya keluar, lawan. Saya lawan, tangkap, masuk penjara. Saya keluar, lawan, tetap.
Sebab tu saya nasihat kawan saya. Saya ada kawan sekarang di Kajang. Cukup dekat itu. Baik. Baik. Jadi sebab itu saya kata pengalaman mengajar kita. Saya cerita ni cerita saya masa muda. Ya. Supaya anak-anak tahu bila nak berjuang mesti ada akhlak, nilai, prinsip, semangat, daya juang. Yang diminta kepada anak-anak itu hanya permulaan. Bukan nak menentukan Anwar Perdana Menteri, nak menentukan nasib kita sendiri. Quality of education di negara kita, nasib pelajar-pelajar di universiti, bagaimana urus PT-PTN yang tak selesai. Ya, saya tidak mau janji macam pemimpin PAS janji batal semua, tak. Saya kata kerajaan baru yang kita lantik mesti cari jalan ringankan beban anak-anak belajar termasuk pinjaman PT-PTN. You tengok mata saya bukan orang politik pendusta yang janji palsu. Hidup saya dan pengalaman saya susah dan derita. Kalau saya tanya, Anwar, apa impian kamu? Impian saya nak tunjuk bahawa ada orang Melayu, ada orang Islam yang ada nilai, yang tidak rasuah dan guna kuasa betul-betul untuk membela nasib orang Melayu, orang Islam, orang Cina, orang India dan semuanya. Saya boleh pergi ke Kapit Sarawak dan dia tengok, rupanya ada ketua kita yang tak sakau duit. Saya nak pergi ke Ulu Kelantan, Manik Urai, dan sekongkonya ayah leh siapa kata, rupanya Islam ni bukan kecek aja. Islam ni mesti amal dan tunjuk contoh yang baik, urus negara secara teratur. Jadi contoh. Ini program kita. Ekonomi saya dah bagi dalam beberapa pandangan, contoh-contoh. Kepada anak-anak muda mesti fokus. Saya kata pertama, mutu pendidikan. Mana mungkin saya dah 60 tahun merdeka, negeri dah makmur, anak-anak nak belajar ni, nak tumpu pendidikan pelajaran, terganggu dengan soal makanan, terganggu dengan masalah wang ringgit, bukan untuk sia-sia, untuk makan, minum, beli buku hari-hari pun. Betul tak saya cakap? Sebab tu saya pelik bila ada mahasiswa yang menjadi penyokong tegar Perikatan Nasional. Saya aneh. Satu dunia tahu soal rasuah mereka, termasuk Barisan Nasional. Dan tanya dia tak tahu. Ini masalah kita, pendidikan tanpa pencerahan. Sebab itu bila saya dulu Menteri Pendidikan, apa moto dia? Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang diangkat dalam pendidikan itu ilmu, akhlak dan adab. Dan doa kita supaya persempurnakan adab. Kita anak muda tak boleh terima rasuah dan kezaliman. Idealism anak muda itu memang tak cocok dengan apa bentuk penindasan. Ya. Jadi saudara, apa solutionnya? Governance nombor pertama. Kalau lagi tak betul governance, lagi menteri-menteri sakau, tu berapa menteri? Berapa gaji? Telur pun tak ada macam itu tu. Selesai masalah harga barang, selesai masalah pembangunan investasi, selesai mutu pendidikan meningkat, selesai bagi peluang pekerjaan bagi anak-anak muda, selesai sedia untuk menghadapi
era baru, pasca normal, digitalization, digital technology dan artificial intelligence. Macam mana kita? Yang selesai apa? DNB kerana kontrak 18 bilion ringgit. Ada tender? Tak ada. Siapa syarikat dapat? Diam. Jadi kalau sudah ingat dengan DNB selesai, sudah salah. Kerana hal kecurian, rompakan, komisen masih berterusan. Sama ada bawah Mahidin atau bawah Ismail Sabri. Sama saja. Dan disokong kedua-duanya, disokong oleh Ustaz Hadi Awang. Cuma slogan dia lain. UMNO kata hidup Melayu, Muhyiddin kata ketuanan Melayu, Hadi kata Allahu Akbar. Tapi kerjanya, amalnya lebih kurang sama. Masa BN berapa kali cabutan judi? Masa PH berapa kali? Masa PAS UMNO bersatu berapa kali? Macam mana nak bertahan? Oh, dia kata almarhum Ning Abdul Aziz dulu haramkan. Betul. But Ning Abdul Aziz itu contoh, almarhum itu contoh seorang pemimpin dan Muslim yang baik. Pernah dengar dia hina Cina atau India? Almarhum Fadil no. Pernah dengar dia hina Cina dan India sebagai komunis dan zalim? Ini Hadi Awang, Ismail Sabri, Muhyiddin lagi teruk sampai dia kita takut ni. Ini dikata to inculcate the culture of fear. All tyrants and dictators throughout history will use one single strategy. Inculcate the culture of fear against the others. Boleh ya? Faham? Dia kalau tak faham, malu pula dia kita ada mahasiswa tak faham. Tak. Maknanya budaya, strategi dan taktik semua diktator dan pemerintah zalim adalah menggunakan budaya rasa cemas dan takut. Kita takut dengan Kristian, kita takut dengan Cina, kita takut dengan Yahudi. Soalnya bukan takut walam yakhsha illallah, jangan takut melainkan kepada Allah SWT. Soalnya kalau betul ada masalah, angkat orang yang berwibawa, yang pintar, yang ikhlas, yang bersih. Diorang tanya saya, tak takut ke DAP? Saya kata tak takut. Kalau kita bodoh daripada mereka, kita harus takut. Kalau kita korup, kita harus takut. Tapi kalau ada anak muda dilatih supaya pintar, bersih, ada akhlak, benci corruption, you can deal with anyone, and I'm confident with that. Jadi saudara, banyak majlis lain ada bagi peluang, bukan? Dengar lagu. Dan you pun saya dah bersyarah, mintalah saya nyanyi satu lagu. Tapi saya sedang macam ni. Kalau dah saya pandai nyanyi, penyanyi-penyanyi tak ada kerja kah? Jadi lebih baiklah saya tumpu tugas saya. Kalau pun satu lagu saya nyanyi, hanya lagu Aziza. Tapi bukan malam ni. Nanti saya datang lagi ke Tambun, kita buat majlis, kita nyanyi. InsyaAllah 20 hari bulan, esok setiap orang mesti keluar mengundi, pujuk ibu bapa, pijuk keluarga, bagilah peluang sekali kita tukar kerajaan yang ada. 19 hari bulan, esok malam keputusan diperolehi. Kita doa kepada Allah SWT. Kita dah ikhtiar. Kita dah kempen habis dah. Saya dah jelajah seluruh negara. Kita ikhtiar habis upaya kita. Kita fatawakkal ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal kepada Allah kerana Allah kasih kepada orang yang tawakal kepadanya. Mudah-mudahan 19 hari bulan besok malam diumumkan
Keputusan Pilihan Raya. Ulu Kinta menang Arafat. Manjoy menang Asmuni. Dan Tambun menang Anwar. Dari menang lain-lain tempat, tadi saya Bagan Serai. Semalam saya di Kanga, Kuantan, Banatul Razak, Shah Alam, Titiwangsa. Sudah. Dengar keputusan. Pakatan Harapan telah mencecah 1-1-2. Maka Ketua Polis Negara pun terus call atau siap sedia. Ya, mudah-mudahan insya-Allah kita angkat sumpah sebagai Perdana Menteri yang baru. Dan yang pertama saya tegaskan, Perdana Menteri ini tak mau bawa budaya korup, gelojoh, tamak haloba yang dulu. Saya akan tolak gaji Perdana Menteri. Jumlah menteri yang 70 akan dikurangkan 6,5. Gaji dikurangkan setengah. Nak jadi menteri, sila terima syarat saya. Kalau tidak, tak payah. Ini permulaan nak yakinkan rakyat. Sebab tu saya kata, saya Melayu, kuat semangat Melayu saya. Tapi saya tak pernah rasa benci atau hina mana-mana kaum. Karena mereka adalah keluarga saya dan anak buah saya yang saya sebagai ketua bertanggungjawab memelihara mereka. Jadi kita nak tunjuk satu budaya baru di Malaysia ini. Seorang pemimpin yang Melayu, yang bangga dengan budayanya, yang kuat semangat Islamnya, tetapi beri contoh yang berbeda kerana kuat kasihnya kepada rakyat, termasuk yang Kristian atau Hindu atau Buddha, kerana rakyat itu di bawah tanggungjawab Perdana Menteri yang baru. Saudara, kita kena kerja secara bersungguh-sungguh. Saya akan ke Ipoh sekarang kerana ada satu lagi majlis mega. Jadi reformasi. Lawan tetap, lawan sampai, membujur lalu melintang. Kita. Oh ya hoi, oh ya hoi ya hoi.